ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنت الحكم وعلما وشكرا مع الهدى وسبحنا طير الفائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب الإبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini, marilah sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala muliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini rasa semua cantik-cantik. Rasa ceria saja ni. Apa-apa pakai pink okey lah. Awal lelaki ni masalah. Tapi Alhamdulillah. Nah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan. Kasih sayang, mahabbah, perhubungan silaturahim dan sebagainya. Jadi kita doakan agar Allah Ta'ala harmonikan sentiasa kehidupan kita, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian lepas di dalam surah Asy-Syamsi. Tak habis lagi? Belum lagi dah. Ayat ke-13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Situ. Oh, tak habis lagi. Nah, Ustaz ingat habis dah. Baik, tak apa. Kita sambung balik ke pengajian kita di dalam surah Asy-Syamsi pada ayat 13 pada muka surat 1397. Baik ya. InsyaAllah kita baca sikitlah 3 ayat yang terakhir ya. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Okay, baik, kita tengok firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kepada siapa? Rasul di sini Nabi Saleh. Ingat kita sambung kisah yang lepas mengenai umat Nabi Saleh, dia pergi sembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Pasal apa dia pergi sembelih unta Nabi Saleh? Pasal mereka berebut nak ambil punca air daripada telaga tersebut. Ingat lagi? Kata ingat dah. Nah, ingat tak surah sebelum ini, yang mana surah ni lebih kurang nak menceritakan tentang kaum Nabi Saleh, yang mana kaum Nabi Saleh ni derhaka kepada Allah SWT. Kerana sebelum ini apabila Nabi Saleh AS suruh mereka beriman dengan ajaran Nabi Saleh, tapi mereka tidak mahu.
Lepas tu mereka berkata, ya Nabi Saleh, kalau betul kamu ni betul Nabi dan Rasul, tunjuk bukti, tolong buat keluar unta daripada batu. Ni sikit-sikit nak bukti, sikit-sikit nak dalil. Maka Allah Ta'ala pun izin. Sebenarnya Nabi Saleh kata, aku tak boleh nak buat, pasal dia manusia biasa macam kita lah manusia. Manusia tak boleh nak buat. Yang boleh buat benda yang pelik-pelik ni Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Nabi Saleh AS pun, disebabkan mereka mendesak begitu, maka Nabi Saleh pun memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya keluar unta daripada batu. Jadi bila Nabi Saleh berdoa, dimakbulkan oleh Allah, maka keluar betul unta daripada batu tu. Jadi di sini keluar unta daripada batu bukan disebab Nabi Saleh nak tunjuk dia hebat, bukan. Nabi Saleh buat begitu kerana nak suruh mereka ni supaya beriman. Bila dah keluar unta daripada batu, mereka tidak mahu juga beriman. Ni kisah dia. Maka bila unta tu keluar, jadi susah pula nak jaga unta tu. Jadi susah nak jaga unta pada masyarakat. Nabi Saleh dah pesan dah sebelum ni. Tak payahlah, tak perlulah nak buat keluar unta apa semua, tak perlulah. Berimanlah kepada Allah dan sebagainya. Tapi mereka tak mahu nak suruh juga keluar unta. Tak apalah, dah keluar unta ni, jagalah kamu. Bila dah jaga, maka unta ni perlu minum air. Maka dalam kampung tu ada satu telaga punca air. Maka di telaga itu Nabi Saleh kata, unta ni hari ni untuk unta minum air telaga tersebut. Hari ni untuk air unta, minum air. Orang lain tak boleh kacau, tak boleh ganggu. Lepas tu selang-selilah, hari lain barulah orang ramai boleh ambil air tu, hari lain unta pula bergili-gili. Jadi apabila banyak bahagian unta untuk minum air tersebut, jadi mereka ni rasa tak tahan. Jadi Nabi Saleh kata, kalau betul kamu ni tak tahan, kamu ambillah perahlah usus unta tu, ganti kepada air tersebut. Jadi mereka semakin hari tak tahan. Asyik unta je dapat air tu. Tu. Maka last sekali mereka buat rancangan untuk membunuh unta tersebut. Ini kisah dulu. Kita berhenti setakat tu dulu. Okey, baik. Jadi ayat ke-13, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, maka berkata Rasulullah, yakni Nabi Saleh, dia kata kepada mereka, kaum mereka tu, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu. Nabi Saleh kata, bila unta ni dah keluar, jangan kamu dok kacau unta ni. Jangan kamu melukakan unta ni. Jangan buat apa-apa dekat unta ni. Nabi Saleh dah pesan tu. Ingat, Nabi Saleh dah pesan. Pesan Nabi Saleh, perintah Allah. Perintah yang wajib dilaksanakan. Dan janganlah kamu menyakitkannya unta tu daripada mendapat air minuman. Jangan kamu pergi sekat unta nak minum air dari telaga. Jangan kamu melukakan unta nak pergi minum kat telaga. Jangan pula unta nak pergi kat telaga, kamu sekat dia, kamu cedera dia, jangan. Supaya kamu tidak ditimpa azab. Ni pesanan Nabi Saleh. Nabi Saleh dah pesan, jangan sekali cederakan unta, biar unta pergi minum. Kalau dia nak minum, dia nak pergi minum. Jangan buat apa-apa dekat unta ni. Kalau kamu ganggu juga, Nabi Saleh kata apa dia? Nanti kamu ditimpa azab. Ni. Allah Rabbi. Maksudnya Nabi Saleh kata, tinggalkan, jangan kacau dia, jangan ganggu dia. Seperti mana Ustaz maklum, yang mana kisah ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu Taala. Akhirnya apabila pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diendahkan, nasihat Nabi Saleh, naqatallahi wa suqiyaha, tinggal oleh kamu akan dia unta tersebut, tetapi kaum mereka ni tidak mendengar nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang ke-14 dia kata apa? Fakazzabuhu alaihi. Maka umat Nabi Saleh pun fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Setelah Nabi Saleh memberi amaran, Nabi Saleh dah pesan, kalau kamu kacau juga unta ni, bunuh dia, lukakan dia, Allah turun azab. Okey, setelah Nabi Saleh dah beri amaran, lalu mereka mendustakan serta menyembelih unta itu. Tu tak dengar cakap Nabi. Nabi dah pesan ni akan turun azab nanti, tapi tak dengar cakap Nabi, mendusta kaum Samud ni. Tu
Tu fakazzabuhu, domain dia, domain apa orang panggil tafsir domain kena kepada Nabi Saleh. Maksudnya mendusta mereka itu kaum Nabi Saleh tu pada katanya Nabi Saleh. Dia tak dengar kata Nabi Saleh tu, maka Allah Taala pun fa'aqaruha fadamdama alaihi rabbuhum bidzambihi fasawwaha, maka Nabi Saleh pun suruh dia orang tinggal nakot ni unta lah. Dan bahasa Arab pun dipanggil jamal. Sebenarnya bahasa Arab ni kaya dengan bahasa. Nakot panggil unta deh, jamal pun panggil unta juga. Jadi Nabi Saleh dah pesan jangan bunuh unta tu, jangan buat apa-apa dekat unta tu. Kemudian fadam dama alaihim, maka mereka pun bangkit bohong kepada Nabi Saleh. Mereka pun tak dengar apa kata Nabi Saleh alaihissalam. Sampai masa fa'aqaruha, maka mereka pun kaum Samud tu naqat, dia pegang unta tu. Dia pegang unta tu. Bagaimana dia buat khianat kepada unta? Dia sorok di mana-mana tempat. Bila unta tu berjalan pergi tempat sumber air iaitu telaga, maka cepat-cepat dia pergi pegang kaki unta tu. Dia pergi pegang kaki unta, dia buat macam mana? Dalam tafsir kita pergi takir. Takir ni mana? Macam tetok lah. Dia pergi libah dengan parang ke apa, wallahu a'lam lah. Dia pergi takir kaki unta tu, maka unta tu pun rebah. Jadi bila unta tu berubah, mereka pun sembelih daging unta tu. Mereka sembelih unta tersebut, dan daging tu mereka bahagi. Pasal apa dia? Mereka bahagi pasal besar sangat unta. Unta ni besar. Daging besar ni macam kita pun lembu lah, seronok lah dapat bagi daging banyak ni pasal besar unta tu. Tapi ini sebenarnya istidrak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lock dulu, biarkan dulu dia nak seronok makan daging unta, sembelih unta. Allah biar dulu, tak tunggu bala lagi. Allah biar dulu. Jadi kata Ustaz Musafir, cara dia melukakan unta tu, dia tetak kaki, kemudian bila rebah, maka dia pun ambil daging tu, dia sembelih, dia pun ambil daging dah. Pasal apa dia? Punca utamanya mereka nak berebut telaga air tu. Tu saja, dia nak berebut telaga air. Bila unta tu dah mati, tak ada dah unta tu, dia orang boleh menguasai telaga tersebut. Jadi fadam dama alaihim, maka timpa mereka itu kaum Samud. Allah Taala fadam dama alaihim, maka ditimpa mereka itu kaum Samud oleh Tuhan mereka itu akan azab dengan sebab dosa mereka kaum Samud. Allah Taala pun tu azab. Bizambihim fasawwaha. Allah Taala pun buat turun azab dia. Kata ulama, yang mana azab di sini ialah sayhah azimah. Azab ni bila turun kena meratai, tak kira orang beriman ataupun orang tidak beriman, semua orang kena sekali Allah Taala buat turun azab. Betul macam mana Allah Taala buat turun azab kepada kaum Samud? Salah satunya ialah Allah Taala lepaskan kebinasan itu, tawiyah dipanggil sayhah azimah, satu terpikan Jibril yang cukup kuat. Bila Jibril dia menepik, terpikan Jibril itu, Jibril jerkah gempa bumi. Bila gempa bumi, habis semua kaum tersebut berkelimpangan mati. Hanya tinggal orang beriman saja. Setengah ulama kata tinggal Nabi Saleh dan kaum-kaum yang mengikut Nabi Saleh lebih kurang 4,000 orang saja. Yang lain semua dikena bala. Jadi ceritanya di sini amat besar pengajaran untuk kita. Bila sekali Allah Taala turun bala, Allah tak pilih siapa-siapa dah. Kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Sebab itulah bila kita tak boleh tanya kenapa Allah Taala buat turun bala, patut ke Allah buat turun bala? Tak perlu tanya. Kalau Allah Taala ambil tindakan untuk turun bala, memang sepatutnya Allah turun bala. Memang patutlah. Contoh kita kata Allah Taala datang ke tsunami, Allah Taala datang ke gempa bumi, Allah datang kemarau, Allah datang ribut taufan, bencana alam, macam-macam. Memang dah patut, pasal dalam Quran dulu kita dah sebut Allah Ta'ala dah utuh para Nabi, para Rasul untuk beri nasihat. Nabi datang, berimanlah pada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, ta'a'lah, tinggal maksiat, tinggal benda muka, buat benda baik, amal makruh naik muka kan. Nanti Allah Ta'ala tu azab. Oh, yang tu dah dipesan. Dah dipesan lah. Tapi kita ni ingkar, kita ni degil. Ni sebab ingkar kita tu lah Allah buat turun bala. Bila Allah turun bala, jangan tanya. Memang dah patut kita kena bala daripada kesilapan kita sendiri.
Ni pengajaran kita. Kenapa Allah turun bala? Kesilapan kita. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi kena ingat, bila Allah Taala buat turun bala sekali, habis, tak kira orang beriman, orang tak beriman, semuanya kena. Allah Rabbi dah. Sebab itulah kita kena sayang kepada negara kita. Kita kena saling jaga negara dan dunia kita ni. Jangan buat perkara sampai Allah Ta'ala turun bala. Tapi hari ni Allah Rabbi dah. Cuma kita umat Nabi Muhammad ni syukur pasal Allah Ta'ala tangguh bala tersebut. Allah tangguh. Nabi Muhammad ni khas untuk Nabi Muhammad. Nabi kata tangguh dulu turun azab tersebut. Bersyukurlah. Tapi kena ingatlah, walaupun Allah Ta'ala tangguh azab akan dibalas di akhirat nanti, ada juga bentuk-bentuk azab tertentu Allah Ta'ala buat turun bala juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok situasi negara kita hari ni, khususnya negara kita lah, macam-macam dah. Bila kita kata ini perbuatan menggunakan bala, ini perbuatan menggunakan bala, orang tak indah. Orang tak indah. Tapi bila bala tu terima, baru nak panggil Allah, Allah, Allah. Baru tahu langit tinggi ke rendah. Itu perangai manusia. Manusia ni bila dia tunjuk bukti, baru dia nak mengisah. Orang dah besar dah. Jangan main kat luar, jangan main kat tepi jalan raya, bahaya. Dia main juga tepi jalan raya, akhirnya kena langgar kereta. Masuk hospital, patah tangan, patah kaki, dan patah hati. Ni faham dah? Patah hati lah, kecewa dah. Mak tinggal. Tak sempat kahwin dan dah kemalangan, tak ada apa. Boleh mana? Jadi di sini pengajaran besar nak menunjuk pada kita bahawasanya bila Nabi dah pesan, Rasul dah pesan, Allah dah beri peringatan, kita saja yang degil, maka kita lah yang menerima akibatnya dah. Maka tanggung sendirilah nasib kita nanti kerana kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kisah. Jadi ayat kelima lah, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itulah adalah balasan yang adil. Allah Ta'ala kata apa dia? Dan tiada takut, tiada hirau ni maksudnya tiada hirau Tuhan akan kesudahannya. Allah tidak hirau kalau nak binasa habis. Allah tak fikir dah, dalam Putra Perdana ni mungkin ada makcik-makcik ke, anti-anti ke, kita kena jaga. Tak. Bila keluar bagus semua habis. Faham tak? Itu maksud Allah. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak hiraukan kesudahan. Allah tak kira dah. Bila Allah Ta'ala nak mari bala, bagi habis kena. Allah tak pilih-pilih dah. Ni. Kerana itu adalah balasan yang adil. Ini menunjuk keadilan Allah. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala turun bala, beri azab, balasan neraka, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak akan menyeksa manusia, dan kalau hamba tu baik itu, kemudian Allah menyeksa manusia. Allah tidak berlaku tidak adil. Allah ini maha adil. Ingat, apa sahaja yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala berlandaskan keadilan dia. Ingatlah, Allah ini maha adil. Jangan kita komen, jangan kita tuduh Allah bukan-bukan. Kenapa Allah buat begini? Allah maha adil. Allah maha adil. Itu saja. Jadi oleh sebab itu, di dalam tafsir surah Asy-Syamsi, pengajaran cukup besar untuk kita. Taatlah perintah Allah dan taatlah perintah Rasul. Nescaya kita selamat dunia dan akhirat. Baik, habis itu surah Asy-Syamsi. Masuk pula kita surah Al-Balad. Baik, sebelum Ustaz masuk surah Al-Balad, Ustaz nak jawab dua soalan dulu. Minggu lepas siapa tanya soalan pasal apa ni, suasana apa ni, Mahligai Puteri Balqis. Siapa yang pilih? Ada hadir malam ni, ayat pagi ni. Tu. Tanya soalannya, siapa yang memindahkan istana Puteri Balqis tu? Manusia ke jin? Betul? Jawapannya manusia. Manusia ni cuma Ustaz lupa nama satu orang tu. Ustaz playback balik, lupa nama satu orang tu. Yang mana satu orang ni, dia orang besar dalam kerajaan Nabi Sulaiman AS. Dia satu orang ni lebih kurang wali Allah. Dan dia ketika itu, dia dalam banyak-banyak orang, Nabi Sulaiman tanya siapakah yang boleh memindahkan singgah sana datang ke sini. Sebab singgah sana ni cukup hebat.
dia lebih ada tujuh pintu pengawal. Nak masuk dalam tu memang cukup susah lah. Dia dibuat daripada tatah permata dan emas-emas. Atau maligai Puteri Balqis tu nak dibawa oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa depan aku ni? Maka pada waktu itu tak ada orang yang boleh nak bawa. Tiba-tiba ada satu orang ni, dia kata saya boleh bawa dengan sekelip mata. Hebat dengan sekelip mata. Maka disuruh Nabi Sulaiman pandang ke atas. Bila pandang ke atas tu, tak tahulah berapa second pandangan tu, sama ada kita ambil 9 minit ke lebih kurang gitulah. Pandang tu, bila berkelip, orang tu dia pun boleh bawa datang istana Puteri Balqis ke depan dia. Bila datang ke depan dia, macam mana dibawa datang? Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuasa Allah lah. Jadi bagaimana cara Allah buat datang tu? Bagaimana Allah Ta'ala buat datang singgasana tu, yang goh yang besar dan sebagainya di depan Nabi Sulaiman AS. Satu orang ini, nama Asif kan? Satu orang ni, nama Asif tu dia sebenarnya dia wali Allah. Dia ambil wuduk, dia berdoa kepada Allah. Lepas tu dia pun bawa bila berdoa, maka Allah Ta'ala pun tergelamkan singgasana tu, bawa daripada tanah, timbul di depan Nabi Sulaiman AS. Maka rupanya nak beritahu di sini, manusia lagi hebat daripada jin dan malaikat dan sebagainya. Nak kata siapa dia manusia ni? Seorang wali Allah. Nak kata manusia ni, nak kata hebat dia daripada jin manusia, dia boleh bawa ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di situ manusia yang bawa. Dengan izin tak wali lah, wali Allah ni dia. Yang kedua, soalan pasal solat sunat Isra. Dia ustaz sebelum ni ustaz jawab khilaf. Minggu lepas pun ustaz jawab khilaf. Benda ni khilaf. Ada ulama kata solat Isra ini ialah dipanggil sama dengan duha. Isra dengan duha ni sama. Ada satu pandangan kata begitu. Isra, duha sama. Tapi asalnya duha lah. Asalnya duha. Baik. Yang kedua, pandangan kedua kata Isra ni ialah waktu Isra. Suku-suku. Duha lain, Isra lain. Bila waktu Isra? Iaitu waktu syuruk. Syuruk ni waktu naik matahari tu. Waktu naik matahari. Bila waktu naik timbulnya matahari, naik sikit nampak timbul, dia panggil syuruk. Sekarang pukul apa syuruk? Kita buatlah pukul 7 lah. Kita buat pukul 7. Syuruk pukul 7. Jadi di situ kata ulama boleh solat sunat syuruk. Untuk solat sunat syuruk, tapi solat lain haram, tak boleh. Itu waktu tahrim tu. Hanya solat sunat syuruk saja. Syuruk pula dah Isra. Tapi sama je, syuruk Isra ni sama. Syuruk tu dipanggil Isra lah. Isra ni waktu terbit matahari. Bila matahari naik tu, orang dulu ambil galah 5 kaki. Lebih kurang 5-6 kaki. Lepas tu dia ukur bila naik segalah, dia panggil duha dah. Pasal apa ukur dengan galah? Pasal dulu ambil 5-6 kaki galah tu, dia ukur dengan galah saja. Dia nampak dengan pandangan mata, pada hakikatnya jauh lah hakikat sebenar. Maka bila naik segalah dipanggil waktu duha. Di mana? Jadi rupanya ada juga solat sunat dipanggil solat sunat Isra' ketika waktu syuruk tu sahaja. Lepas habis syuruk tak boleh dah. Tak boleh solat Isra'. Cuma solat sunat Isra' sahaja boleh. Adapun solat lain, sunat-sunat lain tak boleh. Pasal solat waktu tahrim. Okey, nanti dulu. Itu waktu solat tahrim. Kecuali yang boleh waktu sunat, waktu tahrim siapa dia? Waktu syuruk Isra' tu boleh, tapi waktu Isra' saja. Lepas tu solat sunat qada. Bukan solat sunat, solat qada boleh dilaksanakan waktu tahrim. Sebab tidak ada waktu tahrim bagi solat qada. Boleh faham? Buat tu saja. Baik. Jelas buat tu. Jadi waktu duha berlaku khilaf lah. Kesimpulan Ustaz bagi tahu berlaku khilaf masalah solat sunat Isra' ni. Ada ulama kata Isra' tu kena pada solat duha dah, waktu duha dah. Ada setengah kata berbeza. Isra' tu waktu terbit matahari, tapi boleh solat sunat Isra' waktu syuruk tu sahaja. Habis syuruk tak boleh dah. Ada pun solat-solat lain tak boleh. Memang itu dua pandangan ulama. Memang okey, soalan. Ialah waktu syuruk. Dia tak kira
Dia tak kira 16 minit 15 minit, dia kira waktu yang ditetapkan lah. Bila dah syuruk naik matahari bolehlah solat. Okey. Dia itu lebih kurang tu anggaran. Bila kata anggaran, kita kena berpandu kepada macam yang dah tetapkan. Contoh, sebab tu masa berbeza masa. Kita tak boleh pakai selepas 16 minit untuk selama-lamanya, tak boleh pakai begitu. Memang betul selepas 16 minit, tapi kena tengoklah. Mudah-mudah begini, tengok takwim tu je. Tengok takwim ni berapa? Tak ada takwim. Tengok takwim saja. Kan ada takwim tu. Dia dah tetapkan, okey, waktu syuruk jam berapa. Tengok situ sajalah. Boleh solat. Pasal dah ditetapkan, itu pun daripada falak. Betul juga nak kata lepas 16 minit selepas daripada waktu sebagainya, dah habis waktu, boleh juga. Cuma lebih tepat lagi tengok kepada takwim tu. Takwim ada kan, tengok waktu syuruk tu bila. Maka solat isyraq kat situ boleh. Solat sunat isyraq lah ni, tapi solat tu 2 rakaat sajalah. Adapun solat duha boleh pergi sampai 28. Masya-Allah. 12 saja. 12 rakaat saja. Nah. Jelas situ berlaku khilaf situ. Cuma nak betul-betul solat isyraq, kalau nak solat sunat isyraq, solat sunat isyraq saja dibenarkan waktu syuruk tu. Ya. Tapi kalau kita solat di waktu duha tu tak ada apalah. Waktu duha boleh buat solat-solat apalah. Nah, jelas Okey, soalan Mami tanya apa tadi? Jangan buat selepas 16 minit. Selepas 16 minit habis waktu subuh ke? Okey, syuruk ke 7? Isra. Tapi dalam waktu lah, mesti dalam waktu sebelum duha lah. Betul lah. Itulah dalam waktu syuruk tu lah. Tapi kena solat sunat isra sahaja, jangan solat sunat lain lah. Dia faham lah, jelas itu. Biar je lah. Okey, apa soalan tadi? Dah lewat. Tak apa, sebab kita belum masuk surah, tak apa. Apa? Okey. Waktu tahrim lah. Ustaz kata yang tempoh tu hanya boleh solat sunat isyraq sahaja. Tak boleh. Kecuali solat sunat isyraq dengan solat qada saja boleh. Adapun sebab itu waktu tahrim kan, waktu diharamkan solat. Dia pandai jelas itu. Ni. Baik. Kalau jelas tak apalah. Baik. Lebih. Ya. Kebanyakan masyarakat kita ikut orang. Tu masalah tu. Kita tak mengaji, kita tak tengok waktu, ikut orang. Solat apa ni? Solat isyraq. Isyraq. Pada pukul 2 petang. Tu. Dia excited buat ibadat tapi tak ada ilmu. Itu sayanglah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah, kata Nabi, siapa yang ibadat tidak mengenal Allah dengan maksud tidak ada ilmu. La tasihul ibadah, tidak sah amal ibadat mereka. Satu hadis lagi, yakunu fil akhiri zamani ubadu juhanu ilmi fusaku, akhir zaman akan berlaku yang mana ramai orang buat ibadah, ramai orang rajin ibadat, bersemangat ibadat, haji, umrah, semayang bagus, zakat bagus apa semua, tapi sayangnya kata Nabi jahilun, akhir zaman banyak orang jahil buat amal. Mabuk ditolak amal tersebut. Yang kedua akan timbul ulama fasikun, ulama ahli ilmu yang fasik, dia cakap tak serupa bikin. Lepas tu dia buat perkara, dia menyokong orang kafir dan sebagainya, dia menyebelahi orang zalim dan sebagainya. Ni golongan fasik. Dua perkara ni akan muncul akhir zaman kata Nabi. Jadi walhasilnya ibadat bergantung kepada ilmu. Nak sah amal itu bergantung kepada ilmu. Dia tak boleh ibadat ikut-ikut orang, tak boleh. Kita kena ada ilmu. Semayang kita, kalau kita semayang dalam keadaan jahil, dan semayang kita tidak sah.
Orang rukuk, aku pun rukuk lah, tak tahu apa. Tak boleh. Boleh faham. Kisahnya ketika mana Nabi SAW solat dalam masjid, maka datang satu orang ni, dia sembahyang Allahu Akbar. Bila selesai sembahyang, Nabi kata, kum, bangun semula, solat semula. Tadi kamu tak sembahyang, kata Nabi. Padahal member tu sembahyang je. Bila, maka sahabat ni pun sembahyang kali kedua, pasal Nabi suruh kan. Bila sembahyang kali kedua, Nabi kata benda sama, kum, bangun, kamu tak sembahyang tadi, solat semula. Sampai 3 kali sahabat sembahyang. Lepas sahabat selesai beri salam kali ketiga, Nabi kata, kum, bangun, kamu tak sembahyang tadi. Maksudnya Nabi pun tak datang sini. Barulah Nabi kata, Nabi ajar solat kama ra'aitumuni usolli. Solatlah seperti mana aku sembahyang, kata Nabi. Maksudnya Nabi tengok orang tu sembahyang tanpa ilmu, dia buat dalam keadaan jahil. Nabi nampak dah solat dia ni tak sah ni. Nabi pun panggil ta'an datang sini. Nabi pun ajar, solatlah seperti mana aku sembahyang. Solat takbir begini, Nabi ajar, baru sah sembahyang member tu. Jadi ni nak merujuk pada kita, ramai akhir zaman ni dia excited nak ibadat, tapi sayangnya buat tanpa mengaji. Dia tu sayang, dia tinggal mengaji tu sayang. Jadi oleh sebab itu, mengaji dulu elok-elok, kemahnya disambil mengaji tu, kita pun praktik dengan amalan. Barulah amal kita diterima oleh Allah SWT. Kita semua kata nak masuk syurga, ya saya masuk syurga dah. Apa pelanduk ni? Syurga. Semua nak masuk syurga, tapi sayangnya tak mengaji. Itu sayang. Akhir zaman ni timbul golongan malah mengaji. Siapa-siapa nak ngaji agama ni susah. Dia kena mujahadah, dia kena banyak masa, kena lawan nafsu, betul lah. Jadi benda yang payah ni lah yang aku tak suka. Nak mengaji ni, nak beramal saja tapi tak mahu mengaji. Ni satu golongan juga. Ada satu golongan juga mengaji saja tapi tak beramal. Ni masalah juga. Mengaji saja, bagus. Tapi solat rawatib, solat ba'diyah qabliyah, tak mahu ikut, serkah tak mahu ikut. Mengaji pandai, ilmu banyak tapi tak mahu beramal. Jadi walhasilnya kita nak ilmu yang nafi'. Ilmu nafi' ni apa dia? Ilmu serta amal. Itu dipanggil ilmu nafi'. Di mana? Ilmu serta amal. Dia. Itu kita penting InsyaAllah masuk surah Al-Balad sikit. Kita baca sikit Tengok pada muka surat 1392. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillu bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, insyaAllah kita masuk surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Balad. Baik, tengok surah Al-Balad ini surah yang ke-90 yang mana diturunkan di kota Mekah. Nah, ijma' ulama kata surah ni diturun di kota Mekah. Bila kata turun di Mekah, ma nazala qabla hijrah. Biasanya ayat diturun di kota Mekah ni sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ayat ni ada 20 ayat sahaja. Jadi ni surah ni Allah buat bersumpah. Biasanya surah ni banyak Allah Ta'ala bersumpah. Jadi surah ni Allah bersumpah dengan beberapa makhluk dia. Dengan apa yang Allah Ta'ala buat sumpah ni nak menunjukkan penting dan manfaat. Ingat Jadi Al-Balad, surah nama Al-Balad, balad ni maksudnya dengan negeri ataupun bandar lah. Balad-balad ni negeri ataupun kita panggil bandar. Di mana? Baik, ayat pertama firman Allah Ta'ala, la uqsimu bihadzal balad. Apa kata Allah? Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Ni. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Tapi la di sini dipanggil la ziyadah. La ziyadah ni hanya pada lafaz saja tapi tidak ada makna. Dia bukan la, bukan tu bukan selain, bukan. La di situ ziyadah. Ziyadah ni hanya pada tulisan saja, tapi dia tidak ada makna. Ada setengah ulama kata la tu lau taukid, maka diterjemah dengan sesungguhnya. Berbeza pandangan lah masalah la tu. Jadi kata Allah, aku bersumpah dengan ini negeri, kata Allah. Aku bersumpah dengan negeri kena kepada Mekah. Bihazal balad, kena pada Mekah Al-Mukarramah. Allah bersumpah dengan ini negeri Mekah. Kerana apa? Kerana ada kelebihan ke atas negeri tersebut daripada negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain tak ada kelebihan yang ada seperti mana ada di Mekah. Nak katanya istimewanya bumi Mekah ni. Ni. Jadi di antara kata ulama tafsir, kelebihan Mekah ni Allah Ta'ala jadikan dipanggil tanah haram. Mekah dipanggil tanah haram. Pasal apa dia? Kerana dipanggil tanah yang dihormati. Sehingga Allah mengharamkan, dipanggil tanah haram lah, maksudnya tempat tu dihormati. Disebabkan dihormati maka dimuliakan. Maka haramlah kita buat perkara-perkara yang salah apabila pijak kaki di kota Mekah. Tak boleh buat benda salah. Pasal kita nak muliakan, nak hormat Mekah ni. Pasal Allah bersumpah dengan kota Mekah. Jadi Mekah ni antara bumi yang aman, bumi yang sentosa, bebas daripada serangan yang lain. Sebab itulah nak kata amannya bumi Mekah ni, walaupun ada orang cuba nak musnahkan, nak pergi bom atau nuklear, dia tak jadi. Dia tak jadi. Mekah ni dia akan musnah apabila nak berlaku kiamat nanti. Tu. Sebab tu tidak berlaku pembunuhan dan sebagainya di Mekah, pasal dia aman. Wa iz ja'alna baita masabatil linnas. Mekah ni, bila kita sebut Mekah, tempat berulang-alik segala manusia. Orang Malaysia dalam satu hari berapa kali pergi ke Mekah. Ulang-alik, yang tu pergi, yang tu balik, yang tu pergi, yang tu balik. Tu. Dan Mekah ni juga dijadi negeri kiblat bagi umat Islam. Tu. Asalnya kiblat daripada Baitul Maqdis dipindah ke kota Mekah Al-Mukarramah, kiblat kita. Tu. Negeri Mekah dijadikan kiblat dunia lah, kita kata dikebagi kiblat dunia. Sehingga syarat sah sembahyang mesti kena hadap ke arah kiblat. Kalau kita sembahyang tak ada ke arah kiblat, maka solat kita tidak sah. Sebab tu syarat sembahyang.
Depan ni. Jadi di Mekah ni panggil tanah haram pasal apa? Allah mengharamkan kita daripada perburuan di tanah Mekah. Tak boleh kita igat binatang, berupa parti, kita pergi cekik jeruk tekuk keldai kat sana lah. Lepas mati tak boleh lah. Mulianya. Sehingga ulama kata kena bayar denda. Kalau kita buat cabut pohon rumput tak boleh kat sana. Dah. Boleh faham dah. Dan Mekah ni juga dipanggil Baitul Ma'mur. Mekah Kaabah, di atas Kaabah betul-betul Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Bagaimana kita duk tawaf ni, begitulah mereka duk tawaf di Baitul Ma'mur di langit. Dia sejajar. Tu. Sejajar tempat tawaf. Jadi isu tawaf ni macam ni. Dulu ustaz pernah ceramah masalah Baitul Ma'mur ni. Ustaz tak perasan kuliah dekat sini ke kat mana, kat tempat lain rasanya. Di Lebak apa ni ustaz lupa, bab masjid tu. Jadi Baitul Ma'mur atas ni asalnya ketika mana Nabi Adam AS, dia nampak dah malaikat duduk tawaf di Baitul Ma'mur. Beribu-ribu malaikat duduk tawaf. Tugas tawaf saja malaikat. Jadi ketika Nabi Adam dikeluar daripada syurga, Nabi Adam rindu nak tengok macam seperti mana malaikat tawaf. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan tawaf kepada manusia. Maka bolehlah tengok di dunia ni macam mana manusia tawaf, begitulah malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat tawaf malaikat, Kaabah tempat tawaf bagi manusia. Ni tuan-tuan mata Allah SWT. Jadi berkebetulan sejajar di antara atas tu, di atas langit tu tempat Baitul Ma'mur bagi malaikat. Tu di atas 7 lapisan langit, maka duk tawaf para malaikat di bawah. Jadi antara kelebihan tanah haram ni apa dia lagi? Allah Ta'ala lebarkan bumi tanah haram ni. Dan juga ada makam Nabi Ibrahim di Kaabah tersebut. Makam Nabi Ibrahim bukan kubur, tempat pijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata ulama sunat kita semaya dekat makam Nabi Ibrahim tu. Nabi SAW cukup suka semaya di kawasan makam Nabi Ibrahim. Dan di tempat belakang makam Nabi Ibrahim itulah yang mana ketika Nabi sujud, ketika tu datang orang jahat nak pijak kepala Nabi ketika Nabi duduk semaya tu. Sejarah banyak berlaku dekat makam Nabi Ibrahim tu. Maka dia bukan kubur, tempat Nabi Ibrahim pijak tu. Orang selalu pergi dia tahulah. Tu. Jadi itulah di antara kelebihan-kelebihan yang mana Allah Ta'ala sehingga la uqsimu bihadzal balad, yang mana kata Allah, aku bersumpah dengan negeri Mekah. Pasal apa? Banyak manfaat dan kelebihan yang ada pada Mekah tersebut. Dia pandai, nampak situ. Ayat kedua kata Allah Ta'ala, wa anta hillu bihadzal balad, sedang engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini sentiasa ditindas. Tu. Maksudnya, dan engkau yang Muhammad wa anta hillu halal, dan engkau Muhammad halal dengan ini negeri. Khusus bagi Nabi Muhammad saja. Bagi orang lain bila pijak negeri Mekah haram. Tak boleh bunuh, tak boleh buat nanya binatang, tak boleh cabut rumput, tak boleh nak buat apa-apa benda ditegah lah. Tapi bagi Nabi Muhammad halal. Bagi Nabi istimewa untuk Nabi saja. Maksudnya orang lain haram, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh buat benda yang haram, tapi Nabi Muhammad tu boleh. Contoh berlaku tahun ke-8 pembukaan kota Mekah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8, masa tu Nabi nak tanggal topi besi. Bila Nabi nak tanggal topi besi, datang orang mengadu dekat Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Ibn Khattab ni masa duduk di Madinah dia beriman, tapi masa dia balik ke Mekah dia murtad. Orang mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, Ibn Khattab ni dia duduk Madinah tu beriman elok je, bila dia mari ke Mekah ni dia murtad. Lepas tu dia bawa pula penyanyi-penyanyi, bila menyanyi duk celah pula pasal Islam ni. Maka pada waktu itu Nabi pun perintah kepada sahabat pergi bunuh dia. Nabi kata apa dia? Uqtulun, pergi tangkap dia, pergi bunuh. Tu. Maka pada waktu itu Abdullah bin Zubair pun bunuhlah ketika itu. Ketika mana orang tu yang kata daripada Mekah dia beriman, daripada Madinah balik ke Mekah dia murtad. Ketika dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Kaabah.
Ketika dia duk pegang kelambu Kaabah, Nabi kata, "Uqtulu, bunuh dia." Abdullah bin Zubair pun pergi, dia duk pegang kelambu Kaabah tu, kemudian Abdullah bin Zubair bunuh dia atas perintah Nabi SAW. Ini nak kata kelebihan ada pada Nabi, halal bagi Nabi di kota Mekah buat satu undang-undang, tapi haram bagi orang lain, tak boleh. Sama juga seperti mana kelebihan Nabi apa dia? Boleh kahwin lebih daripada 4. Berapa isteri Nabi dulu? Sebelah ada setengah kata sebelah kan. Nah, ada setengah mati apa ni, bercengar apa ni, pisau sebab mati dah. Ada setengah tu janda. Nah, anak dara Siti Aisyah bukan sebelah. Jadi Nabi boleh lebih daripada 4. Adapun umat Nabi hanya setakat 4 saja. Ada juga sebelum turun ayat Quran nikah hanya setakat 4. Sebelum turun ayat tu ada juga sahabat kahwin lebih daripada 4. Bila turun ayat tu Nabi kata kahwin hanya setakat 4 saja bagi orang lelaki. Yang lebih kamu kena cerai, kena pisah. Pilihlah yang mana kamu nak, yang lain pisah. Maka sahabat pun ambil 4 isteri saja. Adapun Nabi boleh lebih daripada itu. Sebab tu yang ni lah dituduh oleh orientalis, oleh orang barat, kata Nabi ni gila seksual lah, isteri kena ramai lah. Padahal dia tak faham, kerana Allah beri keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Isteri boleh lebih, apa lagi, Nabi halal di tanah haram. Nampak situ? Nampak. Tu soalannya tak mampu sampai 4 kita ni. Dia mampu hebat lah. Baik, bila begitu halal bagi Nabi nak bunuh, nak tawan, nak bagi siapa-siapa. Bahkan Nabi ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, hanya khusus bagi Nabi saja. Sebab tu kita kena banyak selawat kepada Nabi SAW. Ni bulan kelahiran Nabi SAW ni, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Pasal apa dah? Nabi ni satu orang, kalau kita mengaji dalam kitab-kitab mengenai syama'il ke apa benda, kita nampak siapa sebenarnya susuk tubuh yang cukup mulia ini, Nabi Muhammad SAW. Dia bukan satu manusia biasa, satu mulia yang diangkat oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dikirim oleh Allah SWT. Maka sebab itulah kita kena banyak selawat kepada Nabi kita SAW. Tujuan apa selawat? Tujuan nak ambil tabarruk, keberkatan saja. Nak ambil syafaat. Tu InsyaAllah bulan-bulan kita ni banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Allah Rabbi. Kalau kita banyak selawat ni, ni pertama, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita. Ada masalah apa, selawat. Sebab tu orang pelupa, bila hilang kunci kat mana, banyak selawat. Allahumma salli alaihi, dia ingat. Jadi selawat pada Nabi ni banyak kelebihan. Ya ayyuhallazina amanu sallu, ulang banyak kali. Selawatlah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak selawat pada Nabi? Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa salli alaihi, bagaimana aku nak selawat kepada kamu? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tambah Sayyidina pun boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga. Boleh juga selawat Ibrahim, ya Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim, alaihi salam Ibrahim, macam ayat akhir tu. Boleh juga. Maka banyak kalau selawat pada Nabi SAW. Tu wa walidin wa ma walid, sadaqallahul azim. Setakat tu dulu, insyaAllah kita berhenti pada ayat yang ketiga. Ada soalan kena tanya, insyaAllah Ustaz buka. Tak ada. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika rahim. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi